Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita masuk tajuk baru iaitu berkaitan dengan pertolongan cemas, dan hari ini kita nak tengok tentang pertolongan cemas berkaitan dengan kecederaan iaitu lebam. Okey, jadi dalam tajuk ni, kita nak jadi doktor sikitlah. Okey, yang pertama sekali, objektif kita menyatakan apa yang dimaksudkan dengan lebam. Yang kedua, mengenal pasti 4 gejala lebam. Yang ketiga, mengenal pasti 3 punca lebam. Yang keempat, menyusun 5 langkah bantu mula terhadap kecederaan lebam ni. Apa yang kita kena buat kalau mula-mula kita jumpa kecederaan lebam ni pada kita ataupun kepada orang sekeliling kita. Yang kelima, menyatakan 2 rawatan susulan bagi lebam. Okey, lepas kita bagi pertolongan cemas ni, susulan dia lepas tu kita kena buat apa. Okey, dan yang keenam, mengenal pasti tempoh pulih bagi lebam. Okey, jadi kita tengok objektif yang pertama. Apa yang dimaksud dengan lebam? Lebam ialah keadaan pada permukaan kulit yang kelihatan kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Okey, jadi yang kita kena tengok sini ialah permukaan kulit, kulit kebiruan. Nampak tak biru ni? Kebiru-biruan ni akibat kecederaan salur darah. Macam ni, ini salur darah di bawah lapisan kulit kita. Di luar ni kita nampak ada bulu roma, ada liang-liang peluh, tempat di mana peluh kita keluar. Dan apabila dihentak sesuatu ataupun terkena objek yang keras tetapi tumpul, okay, dia tak berdarah, tapi kecederaan tu boleh berlaku dekat salur darah ni. Nampak tak ni? Salur darah warna biru merah ni. Okay, jadi kalau kita terketuk oleh ataupun terhentam oleh objek yang keras tetapi tumpul, jadi hentakan tu sampailah ke dalam, terkena pada salur darah tu tercedera, dan daripada luar kita akan nampak lebam tu, iaitu tanda kebiru-biruan ni. Okey, kalau terkena objek yang keras tetapi dia tajam, dia tak lebam tetapi dia akan luka dan berdarah. Ni dia tak berdarah kat luar, tak ada darah keluar daripada kulit, tapi kita nampak dia warna kebiru-biruan. Maksudnya kecederaan tu berlaku di bahagian dalam kulit kita. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan lebam. Okey. Yang kedua kita nak mengenal pasti 4 gejala lebam. Okey, jadi yang dikatakan lebam ni apabila terdapat bengkak. Contohnya biasanya bengkak ni tempat-tempat yang lembut seperti di bawah mata. Mungkin orang ni dia terlanggar bucu meja ke apa benda ke. Okey, bengkak kat situ. Selain daripada tu, kelihatan berwarna biru ataupun ungu. Macam ni lah, ataupun gambar sebelah ni, berwarna biru atau ungu. Okey, yang dua ni kita boleh nampak, tapi yang ketiga dan empat ni kita tak boleh rasa. Cuma orang yang mengalami ni saja yang rasa. Berasa sakit dan lenguh. Okey, dan juga ataupun sengal lah, kita biasa kita sebut sengal kan. Berasa sakit, okey, iaitu sengal dan lenguh, dan juga mereka juga akan berasa panas pada kawasan yang mengalami lebam ni tadi. Okey, jadi diharap awak dapat bezakanlah antara luka. Kalau luka dia keluar darah, okey, lebam ni dia macam ni. Tapi ada lagi satu, dia melecet atau melelas. Maksudnya lapisan kulit ni dia tercedera dan hingga menampakkan isi. Contohnya kalau kita terjatuh bergesel di atas jalan raya kan. Jadi kulit tu dia terkupas sekali. Yang itu kita tak panggil lebam, iaitu kita panggil melecet. Okey. Okey, jadi ini 4 gejala lebam. Okey, cikgu harap awak dapat ingatlah, bengkak, okey, berwarna biru ataupun ungu. Yang ketiga dan empat ni dirasai oleh orang yang mengalaminya, iaitu berasa sakit dan lenguh, dan yang keempat berasa panas. Okey, kita tengok pula yang ketiga, bagaimana boleh punca lebam, bagaimana lebam boleh berlaku. Yang pertama disebabkan hentaman atau hentaman atau hentakan objek yang keras. Keras tetapi dia tumpul. Kalau keras dia tajam, dia akan luka. Contohnya parang tu keras, kena kat jari kita, dia tak jadi lebam, tapi dia jadi luka ataupun jari kita boleh terputus. Okey, keluar darah, mencurah-curah. Itu lain. Jadi lebam ni, contoh kita senang kata, kalau kita ketuk-ketuk apa ni, kita nak menukul paku, tiba-tiba tergelincir daripada tempat belakang paku yang kita, kepala paku yang kita ketuk tu,
tukul tu tergelincir terkena jari kita. Tukul kan dia tak tajam tapi dia keras. Jadi kita akan dapati kalau kita kena pada kulit kita tu akan nampaklah dia punya lebam dia tu nanti kat situ. Okey. Hantaman ataupun objek keras. Yang kedua, pelanggaran antara manusia, haiwan ataupun objek. Biasanya boleh berlaku dalam sukan lah. Bola sepak dan sebagainya. Tapi biasa bola sepak lah yang banyak kecederaan ni. Rugby kan kalau kita tengok dia macam ganas juga sukan dia. Tapi yang banyak kecederaan berlaku sebenarnya dalam bola sepak. Terutamanya pada bahagian kaki. Yang muka pun ada, dada pun ada. Disebabkan terjahan keras. Sebab orang main rugby dia tak guna kaki. Dia gunakan tangkap tangan kat badan kan. Itu pun ada tempat-tempat yang boleh tangkap. Tapi kalau bola sepak ni kita tak boleh jangka. Kita kat kepala boleh kena bila kita menanduk. Kat kaki, kat badan, kat rusuk. Semua tempat boleh kena kecederaan. Okey. Itu pelanggaran antara manusia. Pelanggaran kita dengan haiwan boleh juga. Terlanggar kambing, kambing langgar kita. Boleh juga. Ataupun objek. Kita dilanggar oleh basikal. Okey. Ataupun motosikal. Kan benda tu kan tumpul kan. Tapi dia keras kan kenderaan ni. Jadi pun dia boleh menyebabkan lebam pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita terjatuh. Sama terjatuh terus terkena pada lantai. Ataupun terkena pada objek lain. Bucu meja ke, tepi meja ke. Ataupun apa-apa tempat saja. Okey. Kena tiang ke, jatuh kena tiang. Dan kena tempat yang keras. Jadi kawasan yang terkena hentakkan tu nanti akan kelihatan lebam. Ini punca-punca lebam lah. Jadi kita tak boleh nak jangka bila kita terkena. Okey, sama ada kita bergurau pun boleh jadi kan. Okey, lebam ni. Okey, kita nak pukul perlahan tapi terpukul kuat. Okey, nak ketuk perlahan tapi terketuk kuat, jadilah lebam. Okey. Dan yang keempat, apa yang berlaku kalau terjadi lebam pada kita? Okey, yang kita kena buat ni langkah bantu mula. Maksudnya first aid ataupun bantuan awal yang kita kena jalankan kepada rakan ataupun diri kita sendiri kalau lebam ni. Okey, yang pertama kita kena rehatkan bahagian cedera. Jangan kita picit. Kalau kita pakai stokin ke apa benda kita buka dan kita letaklah di satu bahagian tu di satu tempat dalam keadaan rehat macam ni lah. Jangan kita picit-picit dia apa benda semua. Kemudian tuam sejuk. Tuam sejuk ni kita tekap dia dengan benda yang sejuk. Seperti ais lah. Okey, macam ni. Ini ada dalam bekas dia, bekas khas dia. Maksudnya kita masukkan ais kat sini, lepas tu kita tekap selama 10 minit selang 2 jam. Maksudnya setiap 2 jam kita buat selama 10 minit. Kita tekap 10 minit sampai 10 minit. Katakan berlaku kecederaan tu pukul 2. Kita tekap terus dengan benda yang sejuk ni tadi, dengan ais ni tadi selama 10 minit. Nanti lepas 2 jam pukul berapa? Pukul 4. Kita buat lagi 2 jam macam tu. Okey. Kalau tak ada benda ni, ni biasa kantong kita boleh beli di farmasi. Kalau tak ada, kita boleh ambil kain tuala tu, kita letak ais dalam dia, kita buat macam pundi tu kan. Lepas tu kita tekap ataupun kita tuam sejuk namanya. Okey, yang ketiga, okey boleh sampai yang kedua tadi kita rehatkan, yang kedua kita tuam macam ni dengan yang sejuk. Ini pun biasa orang ahli sukan biasa orang buat macam ni, dia akan tekap dengan benda sejuk. Okey. Yang ketiga, balut kawasan yang tercedera. Kita balut. Tapi ni dia dicedera tempat lain. Yang ni dia balut tempat lain sebab ni orang lain. Kita jangan macam tu. Kita kalau cedera kat sini, kita tuam kat sini, kita balutlah tempat yang tadi tu. Ni sebab gambar ni gambar daripada dua orang yang berbeza. Ni mungkin lebam dia dekat pergelangan kaki. Yang ini lebam dia di atas kaki kan. Jadi kalau yang ni pula dekat betis. Jadi tempat mana yang lebam, tempat itulah yang kita rawat. Okey, ini cuma gambar lain-lain. Okey, kemudian balut kawasan tu. Okey. Kemudian yang keempat, tinggikan anggota yang cedera tadi melebihi paras jantung. Okey. Kalau benda tu dekat muka, tak ada masalah lah sebab jantung kita dekat dada. Muka kita atas lagi. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau yang lebam tu dekat kaki, macam mana kita sambil berdiri nak angkat kaki, lebam tu melebihi paras dada. Jadi kita kena buat apa? Kita kena baring lah. Bila baring, jantung kita rendah, dada kita rendah di bawah, kaki kita tu kita naikkan. Jadi maksudnya jantung kita kat sini kan. Okay. Kaki kita lebam melebihi paras jantung. Kalau tangan pun kita angkat melebihi paras dada lah. Macam tu.
Okey, tu maksudnya tinggikan anggota yang cedera. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil yang ini sebagai elevation. Okey, maksudnya kita naikkan. Okey. Dan yang kelima, kita rujuk doktor untuk rawatan yang lanjut. Maksudnya kalau rasa macam lebam teruk sangat, kita kena jumpa doktor lah. Mungkin ada bahagian organ dalam kita yang mungkin cedera sekali kan. Okey, tu kita bimbang jadi macam tu lah. Okey. Tapi kalau setakat kat kulit je tak ada masalah. Okey, jadi ni 5 rehatkan anggota badan, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam, balut kawasan yang cedera, tinggikan kawasan tu, bahagian tu melebihi paras jantung kita. Okey, rujuk doktor untuk rawatan lanjut. Okey. Kemudian menyatakan 2 rawatan susulan. Jadi hari pertama tadi kita dah kena lebam. Lepas tu kita dah buat 5 langkah ni, rehatkan, kemudian sampailah rujuk doktor. Kemudian bila kita balik ke rumah, apa kita kena buat? Dalam tempoh 2 hari tu, kita kena tuam sejuk. Sama macam langkah kedua, selama 2 hari. Maksudnya kalau kita kena hari pertama, katalah hari Ahad kita kena, lepas tu kita dah buat 5 perkara ni tadi, kita dah balik daripada jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa tu, lebam biasa je. Dalam tempoh 2 hari tu, maksudnya kita kena hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, sampai hari Selasa kita kena buat benda ni juga. Yang nombor 2 ni, tuam sejuk menggunakan air selama 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Macam mana masa hari pertama kita kena tu. Okay, sampailah hari yang ketiga kan. Hari pertama tambah lagi 2 hari. Hari yang ketiga, pada hari yang ketiga ni pula, selepas hari yang ketiga, hari Selasa dan hingga berikutnya, kita tuam panas dan sejuk berselang-seli. Kalau tuam panas, kita kena guna air panas lah. Okay? Dan tuam sejuk, kita guna ais macam tadi juga. Jadi, tuam panas dan sejuk selang-seli selama 10 minit. Maksudnya, selama 3 kali sehari. Maksudnya, kita buat pagi tu dalam masa 10 minit, seminit panas, lepas tu tukar seminit sejuk, lepas tu panas seminit, sampailah hingga ke minit yang ke-10, kita buat macam tu, bertukar-tukar. Tu sekali. Dia nak 3 kali kan, mungkin tengah hari kita buat, lepas tu petang kita buat juga macam tu. Lagi sekali, maknanya satu hari 3 kali. Dan insya-Allah pada hari ke-5 hingga hari ke-7 lebam tu akan mula pulih. Jadi cikgu harap sebab dia ada lagi nanti kecederaan kita nak belajar. Lepas lebam ni kita akan tengok tentang terseluar. Jadi cikgu rasa untuk lebam kita dah pun cover apa tu lebam, apa itu gejala lebam, apa punca yang boleh menjadikan lebam, bagaimana rawatan awal yang kita kena bagi, kemudian apa rawatan susulan, dan yang terakhir sekali berapa hari yang kita perlukan untuk pulih kalau tak ada masalah lain lah. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk lebam ini. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.